bagaimana jemaah umrah atau secara umumnya kita lihat iklan ini disiarkan dalam Facebook yang membuatkan bakal-bakal jemaah tertipu dengan taktik dan teknik iklan dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pada hari ini kita bersama dengan CEO Salam Hijrah Holiday membicarakan tentang penipuan pakej umrah oleh travel agency di Malaysia yang kita lihat sekarang ini semakin berleluasa. Jadinya pada hari ini kita membicarakan tentang topik bagaimana jemaah umrah atau secara umumnya kita lihat iklan ini disiarkan dalam Facebook yang membuatkan bakal-bakal jemaah tertipu dengan taktik dan teknik iklan dibuat. Contoh yang kita ambil pada hari ini adalah penipuan tentang hotel. Okey. Ya, penipuan tentang hotel, contohnya dari segi jarak hotel. Bagaimana jemaah boleh tertipu dari segi jarak yang mereka nyatakan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, para penonton, kita nak fokuskan kepada perbincangan kita hari inilah. Kita nak fokuskan tentang bagaimana sebenarnya jemaah boleh ditipu ataupun tertipu dengan pakej-pakej umrah yang disiarkan, diiklankan melalui media sosial. Sebenarnya Cik Syarudin, dia bukan saja dari aspek jarak. Ada beberapa part yang digunakan untuk diletakkan sebagai sesuatu yang mengaburi mata jemaah. Dia start daripada mengaburi, kemudian apabila jemaah kita panggil berlapang dada, maka ianya dijadikan sebagai satu kesempatan di atas kebaikan sehingga akhirnya menjadi satu penganiayaan ataupun penipuan lah kepada jemaah. Okey, antara aspek yang biasanya dijadikan sebagai bahan untuk menipu, yang pertama adalah berkenaan dengan pakej umrah itu sendiri. Jemaah, kita bahasakan pelanggan dalam industri umrah ni sebagai jemaah lah kan. Jemaah kita boleh kategorikan sebagai golongan yang tak tahu. Sebab as well, kalau kita tengok pun dari kalangan jemaah tu paling kerap lah dia boleh pergi mungkin setahun sekali. Ini bagi yang berduit lah kan. Kalau yang memang mengumpul duit sendiri tu mungkin seumur hidup sekali. Betul. Mereka memang datang dari kalangan orang yang memang tak tahu, serba tak tahu. Contoh saya adalah jemaah dan Cik Syarudin adalah ustaz ataupun ejen yang mengajak orang ramai untuk umrah. Saya sebagai orang yang kali pertama nak pergi umrah, saya memang tak tahu dan saya letakkan semuanya di atas kepercayaan kepada Cik Syarudin. Sedangkan Cik Syarudin terangkanlah macam mana sekalipun, nama hotel ke, jarak hotel ke, saya tak tahu pun. Sama ada saya tak tahu tentang apa yang disampaikan, maklumat yang disampaikan, ataupun saya memang tak tahu cara untuk akses. Langsung. Betul. Saya tak tahu cara untuk akses betul ke tidak info tu. So ni antara dua benda yang paling besar yang jemaah tak tahu. So bila di atas ketidaktahuan jemaah dan di atas kebaikan jemaah dengan sikap sangka baik yang dahsyat ni, kebanyakan jemaah Malaysia kita begitu, alhamdulillah, sangka baik, percaya, which is good lah. Tapi di atas
sikap yang baik ini, maka orang-orang seperti Cik Syahrudin ni lah yang bertanggungjawab sepatutnya. Dianggap sebagai pakar serba tahu. Betul, menyalurkan maklumat-maklumat yang tepat. Namun ianya berlaku sebaliknya. Saya diberikan maklumat-maklumat yang tidak tepat. Contoh, hotel yang diberikan, dah hotel tu saya sebagai jemaah saya tak tahu ni. Saya tak tahu nama hotel tu apa entah, apa Khairiyah ke, Hidayah ke, Khaimah ke, apa mah pun saya tak tahu. Yang saya boleh tangkap adalah beberapa poin seperti jarak. Dekat tak dekat, jauh tak jauh, 10 meter dekat, 50 meter dekat, turun-turun dataran. So itulah benda-benda yang saya boleh gambarkan secara logik akal, sebab saya bukan orang yang pernah pergi. Tapi sebagai ejen ataupun ustaz, Cik Syahrudin sepatutnya telus dalam bab ni. Bagi tahulah yang kita, walaupun hotel kita ni dah disediakan, tapi kita kena tahulah yang kita memang kena berjalan, ada berapa ratus meter dan sebagainya. Namun kebiasaannya ejen dalam bab penipuan ni lah, mereka menyembunyikan fakta sebenar dan menggantikan dengan perkataan dekat, walaupun hakikatnya tidak dekat. Sehingga bila sampai di sana, saya yang mungkin membawa mak yang dah uzur, ayah yang dah tua, terpaksa berjalan jauh mengusung, apalagi nak dukung anak dan sebagainya. Maka ini menjadi satu kesusahan yang sepatutnya tidak berlaku kepada para jemaah. Okey, kalau kita tengok penipuan dari sudut hotel ni, ini adalah satu bahagian yang paling mudah untuk dijalankan. Sebab macam saya bagi tahu tadi, jemaah memang tak tahu sama ada nama hotel ke, jarak hotel ke, dan yang paling penting, bukan mudah untuk sesiapa mencari maklumat di Google, termasuklah Google Map, tentang hotel-hotel di Makkah, kerana konsep perniagaan mereka yang sentiasa berubah nama hotelnya, kemudian ejaan di lauhah ataupun di signage hotel tu dengan ejaan dalam Google tu sendiri lain. Bila kita tengok signage, kita Google, tak jumpa. Tapi sebenarnya ada dalam Google, cuma namanya lain, ejaannya lain. Ada pula ejaannya bahasa Arab. Jadi ini juga menyukarkan jemaah kalau yang advance untuk cari info ataupun untuk cari maklumat berkenaan jarak dan sebagainya. Apalagi kalau dapat sekalipun, jarak yang dinyatakan adalah jarak naik kereta. Kan? Betul. Jemaah tak jumpa pula jarak jalan kaki tu berapa jauh. Dan kalau jumpa jarak jalan kaki pun jarak yang tak betul, sebab sepatutnya hotel tu betul-betul depan haram. Tapi dalam Google, hotel tu kita perlu berjalan daripada hotel, pusing bangunan. Google suruh pusing bangunan. Laluan jalan kaki lebih jauh daripada laluan naik kereta. Betul. Sebab dia suruh pusing bangunan inilah. Jadi jalan-jalan khusus untuk berjalan kaki, sedangkan dia ada jalan yang dekat. So memang kesukaran-kesukaran ini menjadikan ruang untuk syarikat umrah menipu dari sudut hotel tu terlalu besar, dan itu sangat banyak berlaku. Susah untuk kita dapatkan satu iklan yang telus dari sudut meternya, dari sudut fakta geografinya, berbukit ataupun tidak. Jemaah tak tahu. Jemaah tak sedar betapa mereka sebenarnya perlu untuk tahu benda ni dengan sangat detail. Dari sudut hotel ni lah. Okey, dari sudut hotel juga, jemaah selalu tertipu disebabkan keinginan mereka hanya dua. Mudah dan murah. Mereka inginkan mudah dan murah. Jadi kesempatan yang diambil oleh agensi, travel agency, ke atas dua perkara ini dengan mengiklankan murah dari segi harga yang tak masuk akal. Okey. Dengan tawaran hotel yang
jarak yang ditipu, dimanipulasikan jarak. Contohnya hotel yang 600 meter dinyatakan 250 meter. Okey. Mereka mengambil kesempatan ke atas jemaah yang dianggap tak akan buat survey jarak. Betul. Maksudnya merujuk kepada ambil kesempatan kerana jemaah tak ada akses untuk dapatkan info. Ya. Dia bila kita sebut tentang murah, ini adalah part yang kedua lah di mana penipuan umrah ni juga berlaku di atas faktor harga. Kita kena adil dengan kedua-dua belah pihak. Sama ada syarikat umrah ataupun jemaah sendiri. Syarikat umrah memang akan kejar untuk iklankan harga yang murah. Kerana tentunya permainan harga menjadi topik utama pencarian para jemaah. Jemaah tak cari hotel dulu, jemaah tengok harga dulu. Tengok harga. Cuma dari konsep, dari sudut penipuan, hotel paling mudah ditipu lah berbanding harga ni. Namun tidak dinafikan harga juga menjadi permainan utama dalam berlakunya penipuan umrah ni. Disebabkan oleh jemaah sendiri yang terlalu mengejar harga murah tadi. So kita sedang usik both side, kedua-dua belah pihak. Travel, syarikat umrah cuba untuk murahkan harga. Dalam keadaan jemaah sendiri memang mengejar harga yang murah. Namun apabila mereka syarikat umrah meletakkan harga-harga yang murah, mereka memasukkan elemen-elemen penipuan tadi, mana boleh pusing kita pusing, mana boleh twist kita twist, mana boleh spin kita spin, sehinggalah menjadi package tu murah, hotel dekat, dan sebenarnya ini tidak munasabah. Okey. Bila sebut tentang harga, dia ada dua bahagian dekat sini. Sama ada satu syarikat itu dia meletakkan harga yang murah, ataupun dia memerangkap jemaah dengan mendapatkan deposit. Macam mana saya nak beritahu Okey. Harga murah tu kita clear lah, yang harga tu kita kategorikan sebagai harga yang tidak munasabah. Tapi di sebalik harga yang tidak munasabah ini, masih ada tangan-tangan yang sebenarnya mereka sengaja meletakkan harga yang tidak munasabah ini untuk mendapatkan deposit yang banyak. Dia dah aim, dia dah target satu orang deposit umrah hanya RM100. Contoh dia letakkan, okey, harga dah murah. Hotel dah dekat. Deposit pula RM100. Deposit pula RM100 je. Menjadikan tidak ada sebab untuk jemaah tak daftar. Harga dah murah, hotel dah dekat, deposit murah. Deposit rendah. So, mereka sedang memerangkap jemaah dengan promosi mereka yang ini supaya mereka menghasilkan deposit yang banyak. Bayangkan kalau Cik Syarudin kira sebulan ada 1,000 orang mendaftar dan mereka mendaftar hanya RM100 yang di mata jemaah RM100 itu nothing. Tidak menjadi beban untuk mereka membayar. Kalau Cik Syarudin bawa anak-anak pun ada 6 orang, satu keluarga, baru RM600. Masih lagi tak mencecah RM1,000. Berbanding kalau daftar, katakan dengan Salam Hijrah sendiri pun, satu orang RM1,000. Kalau 6 orang dah RM6,000. So buat kita berfikir nak berdaftar ke belum. Tapi kalau dengan hanya RM100, orang tak takut untuk daftar, Cik Syarudin. Orang memang tak takut. Jadi akhirnya orang daftar 6 orang, satu keluarga. Sebulan dia boleh dapat 1,000 pendaftaran. Dan dia letakkan siap-siap termnya adalah non-refundable deposit. Tidak boleh dipulangkan. Dan orang masih lagi okey. Kita akan berbalik kepada poin kita yang pertama tadi, jemaah tak tahu. Atau erti kata lain, jemaah memang jahil. Jemaah dalam kategori jahil dalam industri ni. So mereka memang tak tahu dan tak sedar yang mereka sedang dipermainkan. 1,000 jemaah mendaftar RM100.
sehingga menghasilkan RM100,000 deposit non-refundable yang tidak dipulangkan. Dan kemudian deposit hangus. ya, deposit hangus RM100, jemaah tak rasa beban pun. Sehinggalah pada satu saat yang mana syarikat sengaja untuk memberikan info-info yang mereka dah tahu daripada awal. Key point saya bagi tahu Cik Syarudin. Syarikat pelancongan sebenarnya dalam mana-mana industri pun, mereka mengetahui tentang hakikat perniagaan mereka. Masalan, contohnya kontraktor, dia tahu harga simen nak mahal, dia tahu harga batu nak mahal. Dalam bidang perubatan, kita dah tahu bagaimana market sekarang dalam bidang apa pun sebenarnya, termasuklah bidang umrah. Syarikat umrah tahu yang mereka sedang menawarkan harga yang salah. Mereka tahu yang harga mereka tidak munasabah, tapi mereka ada udang di sebalik mi. So, sampai satu masa mereka akan maklumkan kepada jemaah yang tiket kita tidak dapat diperolehi, dan kita perlu tunda, namun penundaan ini perlukan kos tambahan. Jemaah boleh untuk membatalkan perjalanan umrah tanpa perlu membayar apa-apa, dan deposit RM100 tadi burn. Nampak macam courtesy, macam satu ambil bahasa, tapi sebenarnya mereka memang bertujuan itu supaya jemaah tidaklah meneruskan dan jemaah membatalkan dan mereka dapat RM100 tadi. Dan ini berlaku. So saya nak bagi tahu yang dalam konsep harga ni dia ada dua poin besar. Sama ada mereka sendiri memang mengejar meletakkan harga-harga yang tidak munasabah ini dengan alasan mereka mahu mendapatkan deposit dan pendaftaran, atau mereka meletakkan harga-harga murah ini supaya satu hari nanti mereka boleh tambah, minta jemaah tambah ketika mana jemaah tersepit. Bayangkan kalau tadi untuk dapatkan deposit tu situasi yang pertama. Kita cerita kepada situasi yang kedua. Jemaah dah daftar. Berbalik pada cerita tadi, Cik Syarudin adalah jemaah. Cik Syarudin mendaftar satu keluarga 6 orang. RM600. Kemudian perjalanan berjalan dengan lancar. Cik Syarudin juga tidak dimaklumkan oleh saya tentang sebarang perubahan, maka Cik Syarudin pun bayar baki. Baki, katakanlah pakej yang diiklankan adalah RM6,500. Cik Syarudin pun bayar RM6,600 kali dengan 6 orang. Bayarlah dekat RM45,000 mungkin, anggaran kasar. RM45,000 untuk 6 orang. Kemudian dalam term ketika pendaftaran, Cik Syarudin tak baca pun. Sign, isi nama, isi alamat, begitu je. Tak baca pun yang sekiranya pembatalan dilakukan bergantung kepada syarikat kurang daripada 3 bulan, ataupun kurang daripada 2 bulan, ataupun kurang daripada sebulan. Sekiranya pembatalan dilakukan, maka deposit maka pembayaran yang telah dilakukan adalah burn, adalah hangus. Cik Syarudin mungkin terlepas pandang yang itu, dan itu sangat biasa. Ialah daftar kita kata 6 bulan sebelum kan, 5 bulan sebelum. Jadi jemaah tak aware pun, tak notice pun, tak perasan benda tu. Dan apalagi kalau Cik Syarudin adalah orang kampung yang sekolah tak tinggi, lepas tu mana nak baca benda-benda tu kan. Beli kereta pun tak pernah tahu sebenarnya. Bayar habis bulan berapa, tahun berapa, kita tak tahu. Kebanyakan orang begitulah kan, menganggap kita adalah bangsa ataupun umat yang kaya dengan sangka baik. Orang Malaysia lah, saya kena puji orang kita ni memang sangat kaya dengan sangka baik. Jadi bila Cik Syarudin tak sedar yang tentang pembatalan-pembatalan ini, ketika mana Cik Syarudin berada dalam period di mana kalau batal burn, lagi 2 bulan nak terbang, sebulan nak terbang, saya ambil kesempatan ketika tu.
lagi sebulan nak terbang ataupun lagi 2 minggu nak terbang, saya bagi tahu kepada semua jemaah termasuk Encik Syahrudin dan keluarga yang jemaah perlu membayar charge tambahan RM1,000 seorang. So 6 orang jadi RM6,000. Kalau RM6,000 tak dibayar, maka Cik Syahrudin tak akan terbang. Sekaligus menjadikan Cik Syahrudin adalah orang yang membatalkan perjalanan. Sekaligus menjadikan Cik Syahrudin entitled, layak untuk tidak mendapat bayaran pemulangan. Nampak tak bagaimana keadaan jemaah tersepit? Cik Syahrudin dapat tak poin saya? Ya. Dua situasi ni. Yang pertama, letakkan harga murah untuk dapatkan deposit. Yang kedua, letakkan harga murah sebab nanti bila jemaah dah terikat dengan tiada pemulangan punya term tu, baru kita kenakan charge tambahan. So di sini kita sangat-sangat perlu untuk educate orang ramai, terutamanya jemaah umrah, supaya tidak terperangkap sama ada kepada yang situasi yang pertama ataupun situasi yang kedua. Orang tak sedar yang RM100 tu akan menyumbang kepada skamer-skamer umrah. Orang tak sedar walaupun dia buat pendaftaran RM10, still kalau 1,000 orang, sebulan RM10,000. Kan? Pendaftaran RM10 je tuan. Lepas tu orang tu pun daftar, saya daftar 100 orang. Gitu kan? Saya daftar 100 orang, RM10 seorang je. So RM1,000 dia boleh daftar untuk 100 orang. Berbanding kalau di Salam Hijrah Holiday, RM1,000 tu hanya untuk seorang punya pendaftaran kan. Kerana sebenarnya pendaftaran ini bukanlah tanda jadi semata-mata. Dengan duit pendaftaran ini, kita akan membayar booking hotel dan juga booking tiket. Ada beberapa urusan yang melibatkan pembayaran. Kerana itu, kita meletakkan deposit umrah adalah RM1,000. Kita bukan suka-suka letak tanda jadi. Kalau tanda jadi, tak perlu duit. Sign je tanda jadi. Nanti pada tarikh sekian-sekian-sekian, awak janji untuk bayar. Itu pun dah jadi. Tapi kerana urusan pada permulaan itu sendiri melibatkan kos, jadi kerana itu kita letakkan deposit RM1,000. Bukan suka-suka nak letak 300, 200, 100. So, jemaah kena well educated tentang ini. Tentang sebenarnya bagaimana pengurusan umrah ini berjalan. Dia bukan suka-suka iklan, suka-suka letak harga, suka-suka collect deposit. Dia tidak berjalan begitu. So inilah yang saya boleh sentuh tentang bagaimana penipuan umrah ni berlaku dari sudut harga. Sekarang ini, bila situasi ini berlaku, jemaah yang tertipu tadi tidak akan ingat lagi semasa sebelum mendaftar mereka telah dijanji dengan pakej murah, hotel confirm. Okay. Jadi bila hotel confirm, kenaikan harga tidak munasabah berlaku kerana agensi ataupun ejen tadi menawarkan dengan ayat pakej confirm, hotel confirm. Bagaimana harga boleh bertambah saat akhir, sedangkan bilik hotel yang jemaah daftar tadi telah pun ada confirm. Okey. So banyak kali ulang perkataan confirm Okey. Dari sudut pengiklanan, kita sentuh bab penipuan dari sudut hotel, penipuan dari sudut harga, dan kali ini kita kena sentuh juga penipuan dari sudut iklan. Penipuan dari sudut iklan ni dia boleh berbentuk penipuan dari sudut poster, penipuan dari sudut muka yang dipaparkan. Kan dia letaklah selebriti ke, padahal selebriti tu tak ada pun dalam tu. Dalam program tu tak ada selebriti tu. Ataupun ustaz-ustaz ikon. Dia letak ustaz-ustaz ikon, tapi ustaz-ustaz tu tak ada pun dalam grup tu. Boleh juga penipuan dari sudut iklan ni berbentuk fakta-fakta ataupun detail-detail item yang dinyatakan. Contohnya set bagasi, medical card, insurans, takaful. Tapi bila kita daftar, baru kita tahu yang semua tu dibayar asing. Ada charge tambahan. Even kalau kita tengok sekarang ni dah jadi trend pula, ziarah pun kena bayar.
Kan nak pergi ziarah Mekah kena bayar. Nak pergi ziarah Madinah kena bayar. Silap-silap lepas ni kalau nak tawul dekat bilik pun kena bayar lain. Kan? So dan yang paling penting sekali sebenarnya, penipuan melalui iklan ini juga digunakan dengan perkataan-perkataan yang seksi. Perkataan-perkataan yang seksi. Contohnya perkataan-perkataan yang menjadikan orang terus padam syarikat lain fokus kepada dia. Perkataan seperti flight confirm, seat confirm, PNR ready. Apa lagi? Hotel booked. Hotel dipajak 10 tahun. Perkataan-perkataan bersih daripada rekod penipuan. Dan perkataan itu juga kita gunakan di Salam Hijrah Holiday. So, perkataan-perkataan ini adalah perkataan-perkataan yang catchy, yang kita boleh nisbahkan sebagai seksi lah dalam iklan. Jadi sebenarnya bagaimana untuk kita menilai adakah perkataan-perkataan ini legit ataupun sahih, ataupun hanyalah perkataan-perkataan yang digunakan untuk mengaburi mata orang ramai. Cik Syarudin kena faham bila satu syarikat dia claim yang package umrah dia adalah pada tarikh sekian. Kita ambil tarikh Salam Hijrah Holiday lah. 2 Ogos sampai 12 Ogos. Tarikh ini adalah tarikh di mana Ustaz Razwan dan juga saudara Sarizal akan terbang bersama dengan para jemaah. So, kita iklankan dan kita nyatakan di situ, kita iklankan pada bulan, kita bermula iklankan bulan Ogos hari itu pada bulan Januari. Ya, betul. Pada bulan Januari itu kita dah nyatakan yang PNR ready. Contoh kita nyatakan, tapi kita tak nyatakan PNR ready. PNR ni apa? Passenger Name Record. Di mana PNR ini dikeluarkan oleh airlines ketika mana tempahan tiket dibuat. Boleh jadi ke sebenarnya PNR dah keluar pada waktu itu? Sedangkan penerbangan pada bulan Ogos itu adalah penerbangan season baru, musim baru, 1445 Hijrah. Sedangkan kita mengiklankannya pada bulan Januari yang masih lagi pada tahun 1444 Hijrah. Umrah ni dipakai season Hijri. Adakah masuk akal PNR telah pun didapatkan pada waktu itu? Jawapannya adalah ya. PNR masuk akal. Yang tak masuk akal adalah sekiranya saya mengiklankan yang saya ni mewakili Salam Hijrah lah. Salam Hijrah Holiday mengiklankan yang kami telah pun mempunyai 100 PNR. PNR ni mewakili satu grup Satu grup pada minimum 12 orang. Tapi biasanya PNR keluar untuk 40 orang. Dia teknikal sikit tapi saya cubalah. Satu PNR 40 orang. 40 orang deposit kita letakkan RM1,000 sekali dengan tax. So RM1,000 ni deposit tiket saja, bukan deposit hotel yang lain-lain. Okay. Tiket saja. Tiket saja. 40 orang RM40,000. Okey. Jemaah belum ready ni, jemaah belum ada. Kita dah jual dalam keadaan kita dah nyatakan PNR ready. So maksudnya untuk satu grup minimum untuk saya keluarkan duit dulu advance adalah RM40,000. Okey. RM40,000 kalau saya ada 10 grup sebulan, saya jual 10 tarikh, saya nyatakan semua dah ada PNR. Maksudnya apa? Maksudnya saya dah membayar deposit tiket itu pada kadar RM400,000. Tiket sahaja. Tiket sahaja. Jemaah belum daftar. Jemaah belum bayar. Jadi kat sini kita kena fikirkan, adakah ianya logik atau tidak? Untuk satu syarikat mendahulukan duit mereka pada bulan-bulan tertentu, pada bulan-bulan padat, pada satu atau dua grup, itu make sense, itu masuk akal. Tapi untuk contoh syarikat ada 1 juta, bayar 400,000 untuk tiket saja.
Yang mana 400,000 tu untuk tiket yang belum tahu bila returnnya. Contoh, saya bayar pada bulan 1 untuk beli tiket bulan 8. Bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1. So last kali bulan 1 baru saya boleh dapat return daripada semua tiket-tiket yang saya jual ni. Yang saya dah bayar awal kan. Betul tak? Kan saya dah bayarkan awal. Jadi ini sebenarnya dari sudut perniagaan, ini sebenarnya dia sangat-sangat menjadikan kita tersekat kerana cash kita telah dibayar untuk itu dan kita perlu menunggu sehingga jemaah bulan 1 tu habis bayar baru kita boleh dapat balik duit kita. So adakah make sense sebenarnya untuk satu syarikat dia claim dia dah ada 100 ataupun 200 PNR di tangan mereka? So di sini kita perlu buat penilaian sebagai jemaah. Cik Syahrudin sebagai jemaah perlu buat penilaian. Tengok balik rekod syarikat ni, betul ke dia ada kapasiti untuk mempunyai cash sebanyak ni. Saya tak kata salah, saya tak kata syarikat yang ada 200 PNR ni tipu, saya tak kata begitu, jangan salah faham. Tapi saya nak bagi tahu yang kalau daripada penilaian kita, syarikat ini tidaklah besar mana, tidaklah mempunyai tunai yang kukuh, adalah mustahil untuk dia ada 200 ataupun 100 PNR. Kalau dia sekadar bagi tahu dia ada 1 PNR, 2 PNR, kita masih boleh terima. Even kalau Cik Syahrudin tengok kepada Salam Hijrah, Salam Hijrah jual package-package yang ada 1 ataupun 2 daripada tarikh yang kita bawakan, kita tulis kat situ PNR confirm, ada 1 atau 2 tarikh, masih lagi masuk akal. Tapi kalau 10 tarikh kita, 10 PNR confirm, kena tengok balik syarikat tu. Adakah mereka betul-betul solid untuk memberanikan diri? Sebab kita kena tahu, macam saya bagi tahu tadi, kiraan dia kalau dia letakkan 400,000 tu, umpama 400,000 tu yang dia kena tunggu sampai hujung musim nanti baru dia boleh dapat balik. Maksudnya sepanjang season ni berjalan, operation tidak memerlukan kepada duit yang dia dah dulukan tadi. Maksudnya dia kena betul-betul ada extra money lah. So itu dari sudut PNR. Kemudian hotel pun dah confirm. Tadi kita kira tiket booking saja dah RM1,000 seorang. Hotel pun dia dulu kan. Kemudian apa lagi? Semuanya dah ready, semuanya dia dah bayarkan. So ini juga perlukan kepada penilaian, merujuk kepada cara pengiraan tadi ya. Kalau hotel pun kalau tiket pun dia dah RM1,000, maka total dia akan dulukan untuk jemaah. Bahasanya mendahulukan duit travel agency untuk on behalf on jemaah yang belum daftar lagi ni. Tak tahu siapa yang daftar, tak tahu lagi berapa ramai yang daftar, tak tahu lagi apa jadi, tapi mereka dah bayar. Masalan mereka dah bayar untuk 200 jemaah. Satu jemaah mereka dah dulukan sekurang-kurangnya RM6,000. So 1.2 juta ringgit telah pun dibayar on behalf on jemaah yang belum lagi mendaftar. Ni baru nak berniaga ni. Dia umpama kita buka kedai runcit, semua dalam kedai runcit tu kita dah belikan dulu. Kita belum tahu terjual ke tidak. Kan biasa dalam kedai runcit kan kita consignment. Kan orang letak, kalau terjual baru kita bayar kepada supplier. Tapi dalam umrah kita tidak buat begitu. Bukan kita tidak buat begitu. Syarikat yang menggunakan perkataan confirm tadi tu, mereka tidak menggunakan kaedah consignment ni. Mereka menggunakan kaedah saya dah beli dan bayarkan semua. Jadi ni semua confirm seat, confirm PNR, confirm hotel. So pada penilaian saya, ianya boleh dikategorikan sebagai tak masuk akal kalau satu syarikat menyediakan semua confirm ni untuk terlalu banyak grup. 10 grup pun sebenarnya dah sangat pelik. Terlalu berani. Apalagi kita berada di pasca pandemik yang kita dah lalu zaman nightmare, mimpi gelap kita kan. Semua yang kita dah plan rosak kerana pandemik.
kita tak boleh keluar, sekatan antarabangsa, PKP. Jadi untuk terlalu berani ke arah itu, saya kira pada mata kasar saya sebenarnya boleh dikategorikan perkataan-perkataan confirm, ready, itu adalah satu permainan iklan semata-mata. Bukannya sesuatu yang boleh dijadikan sebagai penilaian. Ini lebih baik daripada itu sebab dia confirm. Jangan. Saya boleh sarankan kalau Cik Syahrudin sebagai jemaah, jangan terpedaya dengan perkataan-perkataan tu. Ketepikan dulu perkataan-perkataan tu. Utamakan rekod syarikat. Utamakan rekod mereka, bagaimana mereka berinteraksi. Kita boleh tengok sekarang kan, dekat laman sosial, adakah mereka jenis menjawab query ataupun komen daripada orang ramai, adakah mereka jenis palau, jenis biar sidai je orang. Dan saya ambil peluang ini jugalah sebenarnya. Kita berada di zaman dunia di hujung jari, berada di zaman multimedia. Sangat-sangat tak boleh diterima sebenarnya satu syarikat yang berniaga di media sosial tapi CEO-nya, COO-nya ataupun orang-orang utamanya tidak ada akaun. Kita tak boleh nak akses. Tapi kata berniaga online, kan? Buka website, berniaga iklan di Facebook. Tapi bila kita nak akses, nak kenal siapa pemiliknya, siapa pengurusnya, siapa ustaznya, tak aktif pula akaun. Sangat-sangat confusing kat situ. Maksudnya macam tidak convincing, tidak meyakinkan. So, tuan-tuan boleh fahamkan poin saya dekat sini. Bila kita nak berinteraksi dengan media sosial, kita kena tengok secara menyeluruh. Bukan semata-mata kepada satu dua perkataan yang mereka gunakan dan kita mudah terpedaya begitu. Saya tak kata, sekali lagi saya tekankan, saya tak kata yang confirm itu adalah satu penipuan. Tapi perkataan-perkataan ini bagi saya tidak perlu untuk dijadikan sebagai kayu ukur. Dan kalaulah Cik Syahrudin minta saya PNR, saya bagi Cik Syahrudin PNR, Cik Syahrudin tahu ke itu PNR betul ke tidak? Kan? Cik Syahrudin pergi airline. Cik Syahrudin pergi airline, saya nak check lah PNR ni siapa punya. Airlines takkan layan. So Cik Syahrudin sebenarnya akan diberikan PNR untuk memuaskan Cik Syahrudin saja. Tidak diketahui pun, tidak dapat ditentukan pun PNR ni betul ke tidak. So bagi saya sebenarnya jangan terpedayalah dengan, sama juga dengan booking hotel. Saya boleh buat booking hotel tu dalam bahasa Arab, saya bagi kepada Cik Syahrudin, terpinga-pinga nak baca, kan? Jemaah takkan faham pun. Jemaah kata, okey ni nampak tulisan-tulisan Arab, ada alif, ba, waw, nge. Okey lah tu, kan? Tiba-tiba bahasa Arab ada ngah pula, kan? Tapi dia tak tahu. Kan? Nak bagi tahu yang berbalik kepada poin pertama kita tadi, jemaah tak tahu. Jemaah tak tahu. So, nilailah pada bahagian yang memang kita memang betul-betul boleh akses info tu. Dan kalau hotel kita tak boleh akses info, jarak kita tak boleh akses info, dokumen-dokumen seperti PNR, confirm kita tak boleh akses info, akseslah info yang kita boleh. Contohnya, komunikasi antara syarikat dengan pelanggan, komunikasi antara CEO dengan pelanggan, bagaimana sikapnya, bagaimana pendekatannya, adakah mereka betul-betul telus dan sebagainya. Begitulah yang saya boleh ingatkan kepada orang ramai. Adakah anda sedang mencari pakej umrah terbaik untuk keluarga? Tonton dan fahamkan sampai habis. Salam Hijrah Holiday merupakan sebuah agensi pelancongan umrah berlesen penuh. Ada menawarkan pakej-pakej umrah yang bersesuaian buat bakal-bakal tetamu Allah di Tanah Suci daripada sudut keperluan dan bajet. Bagi anda yang merancang untuk melaksanakan umrah namun terikat dengan bajet yang terhad, kami menawarkan pilihan pakej kembara buat anda. Pakej umrah kembara yang didatangkan dengan harga mampu milik. Kami sediakan buat para jemaah hotel 3 bintang di Mekah dan Madinah yang selesa, tidak terlalu jauh, bahkan mudah untuk jemaah
jemaah berulang-alik ke masjid untuk beribadah. Pilihan pakej ini turut menyediakan makanan dengan hidangan catering 3 kali sehari di Mekah dan Madinah. Walaupun pada harga yang bajet dan terhad, kami tetap menyantuni anda dengan menyediakan khidmat 2 orang petugas untuk setiap 30 orang jemaah. Pakej bajet tidaklah mengurangkan komitmen kami dalam menyantuni para jemaah. Sekiranya anda memilih untuk menginap di hotel yang bertaraf 5 bintang dengan penyediaan bilik yang luas dan premium, ruang makan yang selesa dan cukup luas, pilihan menu yang banyak dan akses ke Masjidil Haram yang mudah, sama ada berjalan kaki atau menaiki pengangkutan coaster yang disediakan oleh pihak hotel, Salam Hijrah Holiday menawarkan pakej umrah premium buat anda. Pakej umrah premium ini sangat sesuai bagi jemaah yang mementingkan kualiti masa, tidak bersesak dengan orang ramai dan lebih santai untuk pengurusan masa buat diri sendiri, di mana penginapan di Mekah adalah Hotel Hilton Convention dan penginapan di Madinah pula adalah Hotel Ansar Golden Tulip. Hilton Convention Hotel merupakan hotel baru yang terletak di barisan hadapan kawasan Jabal Umar. Walaupun jaraknya sudah cukup dekat, namun pihak hotel tetap menyediakan khidmat coaster 24 jam untuk memudahkan para jemaah berulang-alik ke Masjidil Haram. Mewah sungguh. Sama seperti pakej umrah kembara, pihak Salam Hijrah Holiday juga menyediakan 2 orang petugas untuk setiap kumpulan 30 jemaah umrah bagi pakej umrah premium. Khidmat layanan dan bimbingannya sama, hotel sahaja yang berbeza. Lebih istimewa lagi, setiap pakej ini boleh dinikmati secara eksklusif untuk kumpulan kecil dan kami namakan sebagai pakej umrah eksklusif 8 jemaah 1 mutawif. Pakej ini sangat istimewa dengan tumpuan layanan dan bimbingan yang difokuskan hanya kepada 8 orang jemaah dalam satu kumpulan dan anda akan menaiki van VIP 14 tempat duduk sepanjang program umrah eksklusif ini. Pakej umrah eksklusif premium pula menawarkan kepada anda penginapan Mekah di Hyatt Regency dengan jarak hanya 50 meter sahaja ke Masjidil Haram. Cukup berbaloi dan sesuai bagi mereka yang mahukan memori umrah bersama ahli keluarga tercinta tanpa bercampur dengan jemaah yang lain. 3 pakej ini walaupun agak berbeza antara satu sama lain, ianya tetap menjadi keutamaan kepada kami untuk memaksimumkan usaha dan khidmat layanan dan perkhidmatan tanpa mengira perbezaan harga satu sama lain. Menariknya, kami di Salam Hijrah Holiday komited dengan penetapan harga yang dikeluarkan pada setiap iklan kami. Sekiranya anda membayar pada harga mengikut iklan dikeluarkan, itulah harga yang kami janjikan pada tarikh penerbangan anda. Sehingga saat video ini dikeluarkan, belum ada seorang pun daripada jemaah umrah kami yang diminta untuk menambah bayaran pakej yang telah mereka persetujui semasa pendaftaran dibuat. Tiada dan tiada. Tak perlu risau, tak perlu bimbang. Kami kotakan janji kami kerana itulah kami merupakan syarikat pengurusan umrah paling diyakini di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, harga kami dikemas kini setiap 3 bulan. Bagi jemaah yang mendaftar 6 bulan sebelum dari penerbangan, akan diberikan diskaun RM1,000 seorang daripada harga yang dinyatakan. Manakala bagi yang mendaftar kurang dari 6 bulan ke 3 bulan, sebelum penerbangan akan mendapat diskaun RM300 seorang dan tiada diskaun bagi yang mendaftar kurang dari 3 bulan sebelum penerbangan. Sekiranya anda lewat, harga mungkin berubah, kos makin meningkat dan ianya menekan rakyat. Pesanan daripada kami buat anda, daftarlah sekarang. Umrah bersama Salam Hijrah Holiday. Santuni ummah, menjejak ibrah. Seperti yang telah kita bicarakan tadi, penipuan hotel, penipuan harga, penipuan iklan. Okey. Sekarang kita nak membicarakan tentang adakah travel agency yang ditubuhkan semata-mata untuk menipu. Maksudnya dia buat company itu betul-betul memang tujuan dia untuk jadi scammer. All Umrah. in package. Syarikat umrah lah maksudnya. Syarikat umrah ditubuhkan untuk menipu. Okey. Soalannya adalah wujud ke Wujud ke syarikat yang hanya ditubuhkan untuk jadi scammer? jadi scammer? Okey. So, saya boleh katakan ianya super mustahil. Super mustahil. Sebab apa? Nak tubuhkan syarikat perancangan berlesen umrah
dia memerlukan modal yang besar. Walaupun ianya boleh jadi ada kemungkinan memandangkan modal 200,000 yang diperlukan itu boleh menghasilkan pulangan skema yang banyak. Dan hasil skema tu boleh jadi jauh lebih banyak. Tapi secara dasarnya ianya adalah super mustahil. Sebab satu, undang-undang ketat untuk dapatkan lesen. Dia bukannya hari ni buat syarikat, esok boleh terus dapat lesen. Tidak. Yang kedua, kerana industri ini dia bukan dikawal tapi dikelilingi oleh mata-mata yang boleh menghidu gerakan-gerakan skema ni. Bukan Salam Hijrah Holiday saja yang sebenarnya bertindak sebegini. Ada ramai lagi rakan-rakan kita dalam industri yang alert, yang sentiasa berusaha untuk educate orang ramai tentang penipuan-penipuan umrah ni. Cuma dari sudut gerakan online tu, kita tak nampaklah benda ni berlaku. Adanya syarikat-syarikat yang memang ditubuhkan untuk scam orang. Tapi dari sudut offline, wallahu alam, dan ianya betul-betul pernah berlaku. Kita pernah tengok yang ada orang dipenjara selama 320 tahun. 230 tahun kan. So benda tu juga berlaku secara offline, di luar pandangan kita di alam maya. Dia tidak diiklankan secara besar-besaran dan dia ada target market dia, terutamanya kepada golongan-golongan yang tak ada akses langsung lah untuk mendapatkan sebarang maklumat dan info. Sebab tu dari sudut membangunkan syarikat untuk tujuan scam dalam umrah ni, saya percaya ianya tidak mustahil bahkan. Tapi orang-orang individu yang bergerak sebagai scammer umrah itu wujud. Syarikat yang bergerak, yang ditubuhkan untuk scam orang, itu mustahil. Tetapi manusia-manusia, individu-individu yang dia itu menjalankan personal branding untuk scam orang, itu ada. Dan itu memang wujud dan masih berleluasa lah. Berbalik kepada soalan Cik Syarudin, saya percaya yang tak ada pun syarikat umrah yang memang ditubuhkan untuk scam. Bahkan syarikat-syarikat ini sebenarnya memang berusaha yang sebaiknya. berdaftar dengan tidak berdaftar memang tidak wujud lah. Berdaftar dan tak berdaftar tu cerita lain. Untuk tujuan scammer. Untuk tujuan scammer bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Okey, seterusnya saya nak tanya, apakah pendirian haji berhubung isu cas tambahan pakej umrah? Adakah ianya boleh diterima sebagai sesuatu yang adil kepada syarikat, ataupun sepatutnya syarikat yang perlu menanggung walaupun kerugiannya besar? Okey, isu cas tambahan. Isu cas tambahan. Soalan Cik Syarudin sangat-sangat best sebab adakah syarikat betul-betul kena tanggung dan terbangkan juga jemaah dalam keadaan rugi, ataupun syarikat memang berhak untuk kenakan cas tambahan dan ianya boleh dikira sebagai normal dalam industri umrah? Dia macam ni. Kalaulah cas yang tambahan itu memang tak dapat dielakkan dan ianya tetap dikenakan. Maksudnya syarikat dia macam ni, dia ada pilihan. Dia nak terbangkan juga jemaah, tapi dia kena bear, dia kena tanggung kos tambahan, cas tambahan. So saya dapat tahu ada beberapa syarikat yang mereka berkongsi kos ini dengan jemaah, di mana katakanlah kos tambahan yang perlu ditanggung adalah sekitar RM1,000. So mereka kenakan cas RM500 kepada jemaah dan RM500 lagi mereka tanggung. Cuma saya agak berkira-kira sebenarnya dengan statement ini, kaedah ini. Bayangkan kalau 40 orang untuk menanggung RM500 seorang, yang pihak syarikat ni,
dia menanggung RM20,000. Tapi tak apalah, kita sangka baik, memang syarikat menanggung. Dan RM500 lagi dikenakan kepada jemaah untuk jemaah tanggung. So bagi saya, sekiranya syarikat memilih untuk mengenakan caj tambahan daripada apa yang diiklankan, syarikat perlu sangat tahu, sangat sedar yang mereka telah terkeluar daripada akad jual beli yang asal. Maka ini adalah akad jual beli yang baru. Bila sebut tentang akad jual beli yang baru, mereka wajib untuk mendapatkan persetujuan jemaah, dan mereka tidak meletakkan jemaah di posisi terhimpit atau tersepit. Mereka perlu memberikan ruang kepada jemaah untuk memilih, sama ada meneruskan, sama ada membatalkan, sama ada memindahkan tarikh kepada mana-mana tarikh. Seperti mana yang Salam Hijrah Holiday Practice. Sekiranya ada sebarang perubahan yang dilakukan di pihak syarikat, which is kita lah, syarikat lah yang sekarang ni sedang berhadapan dengan perubahan ni. Bukan jemaah yang minta ubah, syarikat yang terpaksa ubah. So bila berlaku hal ini, syarikat akan memberikan 3 kes. Sebab kita pernah hadap keadaan ni pada bulan 8 tahun lepas. Kita buka kepada jemaah sama ada full refund, 1 sen pun kita tak ambil. Ataupun yang kedua, jemaah boleh teruskan juga terbang pada bulan 8, terbang pada bulan 12. Kita beritahu bulan 8 4 bulan sebelum. Terbang pada bulan 12 dengan caj tambahan. Atau jemaah berpindah ke bulan 2 juga cuti sekolah. Daripada cuti sekolah bulan 12 kita pindahkan ke bulan 2 tanpa sebarang penambahan. Even upgrade lagi pakejnya. Kita bagi free taif. Jadi ada jemaah yang full refund kerana tak boleh naik ijaz masa daripada bulan 12 ke bulan 4. Bulan 12 ke bulan 2. Ada 5 orang jemaah yang refund. Manakala selebihnya, maafkan saya, selebihnya berpindah daripada bulan 12 ke bulan 2. Dan tuan-tuan boleh tanya sendiri dengan jemaah yang terbang dengan Salam Hijrah Holiday pada bulan 2. Mereka tidak dikenakan sebarang caj tambahan dan mereka mendapat di atas pilihan mereka sendiri, persetujuan mereka sendiri. So, sekiranya satu syarikat itu nak kenakan caj tambahan sekalipun, walaupun itu tidak pernah dilakukan oleh Salam Hijrah Holiday, ianya perlu berlaku di atas persetujuan jemaah. Kerana ini adalah akad yang baru, tidak lagi terikat dengan akad yang lama. Senang cerita, jual barang barulah, kan? Secara jelas, kegagalan program itu, iaitu program yang first, yang kita kata jual barang baru kan. So barang lama tu gagal adalah kegagalan yang perlu diakui oleh pihak syarikat sebagai kegagalan syarikat, bukan kegagalan jemaah. Jemaah tak salah dalam ini kes, kan? Syarikat yang sepatutnya faham yang itu adalah kegagalan mereka. Maka sekiranya syarikat tidak mahu menanggung kerugian atas kegagalan ini, ialah bukan sikit. Kalau RM500 seorang, 40 orang RM20,000 ni, Cik Syarudin, RM20,000. So sekiranya mereka tidak mahu, tidak bersedia, tidak mampu pun untuk menanggung, sebab kerugian ni bukan kerugian atas kertas, kerugian yang mereka perlu keluarkan cash mereka sendiri. Sekiranya kerugian ini tidak mahu ditanggung, tidak bersedia untuk ditanggung, tidak sanggup dan tidak mampu untuk ditanggung oleh syarikat, maka sepatutnya syarikat boleh untuk memutuskan untuk tidak menerbangkan langsung dan memulangkan semula duit jemaah. Membatalkan package. Membatalkan, kan? Syarikat sepatutnya boleh buat macam tu. Kalau dah memang kita pun tak ada cash untuk dulu, kan? Kita pun tak ada cash untuk mampu tanggung, batalkan je lah, kan? Pulangkan. Walaupun ianya mencalit sedikit arang ke muka syarikat, tapi sekurang-kurangnya kita dapat be fair, berlaku adil kepada semua pihak, kepada syarikat, kepada jemaah. Which is kalau kita terbangkan dalam keadaan kita berhutang, dia akan membawa kesan kepada syarikat. Dan which is kita kena tahu juga, syarikat juga perlu dipertahankan. Dalam masa yang sama, hak dan amanah kita kepada jemaah juga perlu dipertahankan. Boleh jadi okay, boleh jadi perkara ini, perkara caj tambahan ini berlaku disebabkan oleh kesilapan syarikat di atas iklan ataupun kiraan kos mereka yang tidak munasabah, tidak relevan, sehingga menjadikan kos sebenar tu
yang nak terbangkan jemaah ni, kos sebenar tu lebih tinggi daripada apa yang mereka iklankan, disebabkan kesilapan mereka, kegagalan mereka. Dan saya ulang benda yang sama. Benda ni jemaah tak pandai kira. So salah tu memang salah syarikat. Syarikat buat macam mana pun, hantarlah 100 cyber trooper untuk pertahankan mereka di media sosial. Jemaah tak patut dipersalahkan dalam kesalahan kiraan kos ni. Jemaah tahu ke tak tahu, harga naik ke tak naik, itu sebenarnya adalah kapasiti pengendali ataupun penyedia, service provider. Kita yang menyediakan khidmat ini, kita yang perlu cakna, perlu sentiasa update dengan perubahan-perubahan ini. So boleh jadi kesilapan ini adalah kesilapan di atas iklan dan juga kiraan kos mereka, yang mungkin mereka kira kos merujuk kepada kos tahun lepas, walaupun ianya memang tak rasional pun untuk kita terima alasan tu. Mana ada orang kira untuk tahun ni mengikut kiraan tahun lepas? Mustahil sama. Kita ni bukannya di atas dunia yang statik. Semua benda ada perubahan. Harga emas berubah, duit berubah, nilai mata wang kita berubah kan. Boleh jadi TA, syarikat umrah, mereka beranggapan bahawa dari awal lagi dalam keadaan mereka dah tahu dah ni harga memang akan berubah dan sebagainya, mereka sendiri beranggapan yang jemaah akan membayar. Jemaah akan tetap membayar kalau kita minta charge tambahan. Dan di sisi jemaah pula, jemaah melihat benda ni sebagai normal apabila melihat banyak kawan-kawan lain dengan travel lain pun kena bayar juga. Jadi benda ni biasalah kan. Mereka menganggap ianya normal. Namun di sisi saya ianya tidak boleh langsung diterima sebagai sesuatu yang normal. Jual beli, tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, ianya adalah satu proses yang mesti dilaksanakan secara jelas, secara telus. Kalau begini keadaannya, kalau berubah maka ini bukan lagi barang kami menjual barang yang baru. Maka untuk mengatakan hal ini adil kepada syarikat setelah meletakkan charge tambahan kepada jemaah, bagi saya ianya boleh sekiranya dijalankan secara adil juga kepada jemaah, dari sudut jemaah membuat keputusan di atas pilihan mereka sendiri. Kalau nak kira fair, mesti dua-dua pihak. Jemaah yang paling utama kerana mereka adalah pelanggan, mereka yang membayar. Mereka berhak untuk memilih barang apa yang mereka nak. Mereka berhak untuk membatalkan sekiranya mereka tidak mendapatkan barang yang mereka beli. Begitulah keadaannya. So itu pendapat saya lah berkenaan dengan hal charge tambahan ni. Seperti yang umum dah tahu, dah menjadi satu benda yang popular sekarang ni di media sosial, berkenaan dengan syarikat yang sekarang ini ditutup pejabat operasinya ditutup, gagal menerbangkan jemaah, gagal memulangkan duit jemaah, tidak dapat dihubungi, dan macam-macam isu lagi yang timbul berhubung dengan travel agency ini. Apakah pandangan peribadi Haji berhubung dengan isu yang sedang hangat diperkatakan? Dia bukan lagi isu yang hangat diperkatakan. Isu ini dah pun sampai masuk TV, dah masuk laman-laman berita di media sosial, masuk surat khabar pun ada. Dah jadi kes? Dah jadi kes lah. Cuma saya kurang pasti adakah ianya sedang dibicarakan di peringkat civil ataupun tidak. Tapi di peringkat tribunal memang dah banyak sebenarnya kes ni naik berkenaan dengan satu syarikat yang sebenarnya bukan syarikat kecil, syarikat besar, sehingga saya boleh kategorikan sebagai satu keadaan yang mengubah perspektif orang ramai tentang syarikat umrah yang lain. Hanya kerana satu syarikat tu, orang ramai berubah perspektifnya terhadap syarikat-syarikat lain, termasuklah syarikat-syarikat kecil. Dan Salam Hijrah Holiday juga tak terlepas daripada dipandang serong. Okey, bagi saya lah, nak meniaga ni dia kena gentle, dia kena gentleman. Which is, kalau kita kata kita jual harga ni
kalau kita kata kita berikan jaminan tiada penambahan charge, kalau kita kata kita berikan jaminan tiada perubahan package seperti mana yang kita war-warkan di media sosial kita, di website kita, Salam Hijrah Holiday bersih daripada rekod perubahan harga, bersih daripada rekod perubahan package, dan ianya tertakluk kepada ketetapan jadual pembayaran yang telah kita tentukan. Bagi saya, kita kena gentleman. Kalau jemaah ikut ketetapan kita, maka kita be gentleman untuk sentiasa berada di atas apa yang telah kita janjikan dan kita berikan jaminan. Dan sekiranya kita gagal untuk menyediakan apa yang telah kita iklankan, apa yang telah kita tawarkan, even kita boleh bahasakan sebagai kita telah janjikan, maka kita kena gentleman juga untuk pulangkan. Dan adalah tidak adil untuk kita gunakan duit yang telah jemaah bayar untuk umrah mereka, tapi kita gunakan untuk tujuan-tujuan lain. Untuk cover, apa lagi, untuk digunakan ke arah perniagaan-perniagaan yang lain. Saya tak menuduh duit itu digunakan ke jalan lain, tapi secara jelas harga yang diwar-warkan, yang diiklankan memang totally terlalu rendah. Dan merujuk kepada soalan kita yang tadi, saya juga menyatakan yang adanya gerakan-gerakan yang mengiklankan untuk tujuan mendapatkan deposit supaya mereka boleh rolling deposit. Dan ada juga gerakan yang mengiklankan harga yang murah supaya jemaah tersepit sehingga tak boleh mendapatkan semula bayaran mereka pemulangan daripada pihak syarikat. Jadi bagi saya, perniagaan jenis ini adalah perniagaan yang tak gentleman. Kita, bukan saya kata nak tolak tepi, cuma kalau dia faham tentang jual beli dalam agama, tentunya dia tak akan buat macam tu. Tapi kita ketepikan dulu soal hukum hakam. Kita fokus kepada gentleman dalam berniaga. Orang nak beli A, tapi yang kau bagi dia B, so itu tak gentleman. Engkau dah kata harga A ni RM100, kemudian bila orang tu bayar RM100, engkau kata dengan dia, saya tak boleh nak bagi A lagi, abang kena tambah lagi RM50, baru saya akan lepaskan A ni kepada abang. Tak gentleman kan? Tak solid dalam berniaga. Which is benda ni sangat-sangat tak boleh diterima sebagai satu urusan jual beli, apalagi melibatkan ibadah umrah. Tutup pusat operasi, tak reply apa-apa mesej jemaah, sidai jemaah, pemulangan yang ada yang dapat surat, ada yang tak dapat surat. Yang dapat surat pun pemulangan sehingga 6 bulan. Saya tengok kita boleh faham keadaan mereka yang tersepit terlalu teruk, tapi merujuk kepada cara mereka mengiklankan pun, kita dah boleh detect yang mereka sengaja buat benda ni. Saya minta maaf lah kalau statement saya ni terlalu kasar, tapi kalau tanya semua orang pun, saya percaya 9 of 10 akan setuju yang harga yang mereka letakkan, syarikat ini letakkan, adalah terlalu fishy untuk diterima sebagai harga sebenar umrah. Melainkan memang kita boleh katakan mereka letakkan harga itu untuk mengaut duit daripada deposit orang ramai semata-mata. Even ada syarikat yang mereka meletakkan kalau nak dapat diskaun RM3,000, daftar dengan deposit RM5,000. Jadi mereka kalau dapat minimum dalam bulan tu 10 orang saja mendaftar dengan RM5,000 dan dapat diskaun RM3,000, mereka dah dapat RM50,000 deposit secara mudah. So ada beberapa lagi money game yang mereka boleh buat melalui industri umrah ni, tapi bagi saya
senang je nak berniaga. Sebenarnya bukan umrah je, nak berniaga apa-apa kena gentleman kan. Dia tak boleh tiba-tiba berubah, tiba-tiba kurang harga, tiba-tiba kena top up. Bagi saya ni semua adalah aktiviti-aktiviti bagi mereka yang tak gentleman dalam berniaga. Itulah yang saya boleh komen serba sedikit tentang isu ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Haji Farid Masri kerana sedikit sebanyak kita telah mendapat input yang berguna untuk memilih pakej-pakej umrah. Akhir kata dari saya, selamatkan diri anda daripada ditipu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.